rabbil alamin al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nurjali sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Daripada kita di alam roh hingga sekarang ini, nikmat Allah tidak pernah berhenti. Terutama nikmat yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat ma'rifatullah, hingga kita mengenal Allah. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat diberi kita ni hidup, yang sebelum ini kita belum lagi disebut ada. Maka Allah memberikan kepada kita hidup untuk kita menyatakan sebenarnya diri Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup. Jadi kita ini dihidupkan bukan memiliki hidup, tetapi kita menyatakan Allah tu yang maha hidup. Alhamdulillah, pertama sekali saya mengucapkan kesyukuran kepada Allah dan juga muslimah yang menjemput saya datang hadir ke sini, dan juga yang saya hormati Tuan Imam, muslimin muslimat semua yang tak dapat saya nak ucapkan. Maknanya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana perhatian yang hadir ni tadi semata-mata datang kerana hendakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Tidak ada yang lebih sempurna daripada kehidupan kita ini, melainkan kita berhendakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, saya datang ke sini tujuannya tidak lain kerana diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di sini, dan kita semua berkumpul duduk dalam rumah Allah ini bersama-sama untuk tak lain mencari benar-benar iaitu keridhaan, redha Allah Subhanahu wa taala. Kita tenang, kita duduk di sini merasakan benar-benar kehadiran, benar-benar kita rasakan kemanisan iaitu nikmatnya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak ada nikmat lain yang lebih besar, melainkan kita rasakan sekarang ini benar-benar kita berada di sisi Allah, yang mana selama hari ini kita ditidurkan ataupun kita tertipu dengan ukuran-ukuran sesuatu yang kita lakukan ibadah, iaitu bersandarkan kepada sesuatu imbalan-imbalan yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mengucapkan segala hidup kita ini, solat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita semata-mata kerana lillahi ta'ala. Tetapi sejauh mana kefahaman kita tentang lillahi ta'ala?
Jadi kalimah-kalimah yang kita sebut itu, minta maaf banyak-banyak, saya nak menerangkan yang sebetul-betulnya lillahi ta'ala itu adalah dengan perkataan yang mana dalam keadaan kita tidak ada rasa akuan-akuan diri. Kalau masih saja lagi kita mengatakan inna solati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillah untukmu, keranamu. Tetapi apabila kita keluar daripada lengkungan solat kita, kita tak memegang lillahi ta'ala. Padahal itu menyeluruh, kafah, menyeluruh. Kita masih lagi mengangkat barang, kita rasakan kita yang mengangkat barang. Kita bernapas, kita rasakan kita yang bernapas, naik turun napas kita. Kita melihat, masih lagi kita rasakan kita yang melihat. Kita mendengar, kita rasa kita yang mendengar. Maka tak sempurna bila kita mengatakan lillahi ta'ala, tetapi masih lagi kita ada lagi rasa ada akuan diri kita. Makna lillahi ta'ala tu makna kesimpulannya tiada lagi diri kita. Seperti mana kita sadatai ini mengucap 2 kali masyahadah. Kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Serupa juga lillahi ta'ala, serupa juga kita bersyahadat tadi. Tapi kita tak membetulkan syahadat. Kita hanya mengucapkan tu dengan betul, tetapi memaknai kata-kata itu tadi kita kena mengimani ataupun kita kena berdasiasat apa yang kita ucapkan. Harus bersanad, harus kita menjumpai orang yang betul-betul boleh menerangkan akaidul, kepercayaan kita, keyakinan kita dengan aku naik menyaksikan, iaitu tiada, semuanya tiada, melainkan yang ada hanya wujudullah. Tetapi sejauh mana kita memahaminya, kita tadaburkan, kita berdasiasat supaya kita tahu yang kita nyaksikan tu tadi, naik saksi tu tadi adalah dengan penyaksian bahawasanya semua yang ada ini adalah menyatakan yang wujud hanya Allah Subhanahu. Bila kita dah mengatakan gitu, maka kita perlu pembuktian. Kalau kita tak membuat satu pembuktian, maka kita hanya berkata-kata. Kita hanya berkata-kata tanpa kita fahami, tanpa kita mengimani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menjelaskan dulu apa tu iman. Sebelum sahabat itu mengucapkan, dia mengimani dulu, mengenali Allah, memahami Allah Subhanahu wa taala, baru benar-benar dia menyebutkan tadi. Sedang kita kebanyakan, minta maaf saya cakap, kebanyakan kepada kita sekarang ini hanya menyebutnya berkali-kali, beratus kali la ilaha illallah, mengucapkannya berpuluh tahun, tetapi masih lagi kita belum lagi dapat membedah siasat. Kita tidak lagi menyebut tu dengan rasa, sebab kita tidak bedah siasat, kita tidak tadabbur la ilaha illallah ataupun syahadatain itu tadi. Maka akidah, maka kita menyebutnya tidak terasa. Tidak terasa getaran kita nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana itu saya cakap tadi, kita dah tertidur, tertipu ataupun kita terleka dengan imbalan-imbalan. Kalau buat ni ganjaran dia ni ganjaran upah ni, ini selawat ni 1 dapat balas 10. Bukan saya cakap tak boleh, boleh, tapi kita tertipu dengan tu. Bukanlah Allah menipu kita, tetapi Allah sebenarnya nakkan kita ini supaya merasakan kemanisan dengan Allah.
Jadi kalau kita pilihlah syurga tadi yang kita kata naim balan tu tadi. Kalau kita kata syurga tu tadi dengan Allah pemilik syurga, kita pilih yang mana? Kita pilih yang mana tuan-tuan yang mulia sekian? Pasti kita akan pilih Allah pemilik syurga tu tadi. Tetapi apa buktinya yang kita ni nak memiliki Allah, kita nakkan Allah? Apa bukti dia? Sedangkan kita sebut nama Allah, tak ada rasa getaran, tak rasa syok. Lebih syok lagi bila dia katakan, engkau beramal ni, engkau dapat syurga. Kita rasakan seolah-olah syurga tu lebih syok daripada sebut nama Allah. Pada hari ini cuba kita membaca dalam diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita lihat dalam diri kita sampai bila kita nak berkehidupan dengan upah ganjaran. Sedangkan Allah jadikan syurga tu untuk kita mengetahui nikmat syurga tu. Dan sesungguhnya pencipta syurga itu lebih nikmat. Dan Allah menjadikan 100 nikmat, 1% tu adalah nikmat syurga. Jadi kalau kita mengambil syurga dulu, tidak mengambil kepada pemiliknya, maka kita telah tertipu, tertidur. Ini yang kesadaran kita nak tadi. Kita nak sampai kita kenal Allah. Bila disebut aja nama Allah, ingat aja nama Allah, bergetar takut dan rindu. Bergetar takut dan rindu hati. Kita tanya pada diri kita, betul tak kita ni jadi hamba Allah? Kita ni jadi hamba Allah benar ke? Ke kita tertipu dengan upah? Tuan-tuan perempuan jadi bapa jadi mak, menyuruh anak bersihkan rumah, kemudian kita dah terbiasa memberikan upah. Lama-lama kita suruh anak kita akan cakap, nak bagi upah berapa mak abah? Betul? Kita dah terbiasa gitu, kita tak sedar. Kemudian kalau kita kata tak ada upah, mereka nak buat tak? Anak-anak kita tentu dia tak nak buat. Kan? Sebab kita dah terbiasa. Jadi Allah SWT bukan dihidangkan surga dulu. Ke yang pertama Allah ciptakan surga dulu ke? Bukan. Allah menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar apa? Pertama makhluk yang Allah ciptakan Nur Muhammad tu atas dasar apa? Atas dasar ingin Allah dikenal, ingin aku dikenali. Jadi terzahirlah makhluk pertama bernama Nur Muhammad. Nur dikelilingi sekalian alam ini, belum ada syurga, belum ada neraka, belum ada lauh mahfuz, belum ada, semua belum ada. Allah dengan perasaan rasa asyik berasyik pada dirinya cukup sempurna, dia ingin dikenali, maka terciptalah Nur Muhammad. Makna Nur Muhammad, keliling kita ni sekian alam dipenuhi dengan cahaya. Jadi kita tertipu, kita ingat matahari ada cahaya. Matahari memberi cahaya, sebenarnya sekeliling kita belum ada matahari lagi dah penuh dengan cahaya. Nurun ala nur. Bila kita tak tadabbur, bila kita tak faham, kita tertipu. Kita ingat matahari yang mengeluarkan cahaya menerangi. Tak, bukan matahari. Tapi dah memang Allah ciptakan pertama sekalian alam ini, belum ada matahari, belum ada bulan, belum ada planet, belum ada, semua belum ada. Allah penuhi sekalian alam ini yang makin lama Rasulullah kata makin membesar, dipenuhi dengan cahaya nur. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah memberi cahaya langit dan bumi sekalian ni, penuh cahaya. Jadi kalau kita kata matahari itu cahaya, kita tersilaplah. Dan kalau kita kata kita yang melihat, sebenarnya silap. Kita melihat dengan cahaya Allah. Itu saya cakap tadi, lillahi ta'ala. Kita menyebut lillahi ta'ala, tapi kita tak faham lillahi ta'ala tu dah tak ada kita dah. Tapi payahlah nak tukar tu. Kita dah berasa kita ni bila hidup, kita ni ada. Bila nampak, bila kita dengar pula cerita ada orang meninggal, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un. Kita pun tak tadabbur. Kita kata orang tu datang daripada Allah dan pulang kepada Allah. Kita hanya tahu tafsir tu. Balik-balik tafsir kita tu tafsir ke situ. Sebenarnya pulang tu datang daripada Allah, pulang pada Allah. Makna tadabburnya adalah kita ni milik Allah dan kita tak ada apa-apa. Kehidupan kita ni dipenuhi, disusun oleh, ditadbir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dinamakan iman, Pak Haji. Ya, ini dinamakan iman, yakin. Yakin ke tak? Yakin ke tak? Nafas kita ni siapa yang naik, siapa yang turunkan? Boleh yakin ya? Nafas kita ni yang naikkan siapa? Yang turunkan siapa? Yang berhentikan siapa? Rasulullah SAW bagi tahu, demi nyawaku di tangan Allah. Maknanya Rasulullah tak ada nyawa, tak ada roh, tak ada apa. Yang ada milik Allah. Tapi susah kita nak faham dah. Kita ni sebut tapi kita tak tadabbur, kita tak faham. Makna la ilaha illallah ajalah, tak usah baca panjang. La ilaha illallah kita tak berdasiasat. Kita hanya sebut la ilaha illallah. Maknanya apa tu, tuan? La tu apa? Tak Ustaz? Maknanya la tu tak ada, betul? Tapi masih lagi kita ngangkat air tu kita rasa kita. Sebab apa? Kita tak mengaji, kita tak kenal Allah. Kita tak kenal diri, kita tak kenal Allah. Kita anggap kita dah sebut nama Allah, kita rasa kita dah kenal. Padahal kita hanya sebut berpuluh tahun. Belum kenal lagi. Sebab siapa guru pembimbing kita? Kalau sakit gigi jumpa doktor gigi. Kalau sakit jantung jumpa penyakit jantung, betul? Kalau nak belajar Quran jumpa guru tajwid, jumpa guru kalau lagu taranum. Betul Ustaz? Tapi kalau kita nak kenal diri kita, kita jumpa guru siapa? Dah dapat ke kita guru tu dan kita belajar sampai dapat? Sebagaimana kita belajar tajwid, belajar Al-Quran, kita dah dapat. Hukum-hukum dia semua kita dah tahu, betul? Habis sekarang ni kita nak kenal Allah, adakah kita berjumpa gurunya dulu untuk nak bagi tahu siapa guru dia? Arif Billah, mursyid. Kemudian kita betul-betul menuntut ambil sanad daripada dia. Kerana dia Arif Billah, dia mursyid, dia tahu macam mana nak bagi kita Allah, nak bagi kita Allah. Kebanyakan kita jumpa guru ni tapi kita tidak jumpa guru mursyid. Betul Tuan Haji? Tuan Haji lebih pengalaman. Saya ni sebenarnya tidak layak, segan saya nak duduk sini. Sebenarnya lebih layak lagi. Cuma saya nak menceritakan balik orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu, terutama para sahabat Nabi itu tadi. Mereka ini terlebih dahulu Rasulullah SAW ajarkan apa dulu? Rasulullah SAW ajarkan dulu iman. Apa itu iman? Keyakinan, iaitu mengenal Allah, tauhid dulu. Selesai 13 tahun Nabi Muhammad SAW belum datang solat waktu tu, belum datang puasa, belum datang zakat, belum datang suruh perang. 13 tahun Nabi ajar tauhid, mengenal diri, mengenal Allah. Jadi kita tak mencari guru mursyid, kita tidak akan faham, kita akan tak dapat kenal Allah. Melainkan kita harus berjumpa, mencari benar-benar. Kerana dalam diri kita ni ada penyakit. Penyakit apa? Buta. Buta apa? Buta tak dapat melihat Allah. Berpuluh tahun pergi mundar-mandir, pergi masjid, solat berjemaah. Belum azan subuh dah ada, belum azan zuhur dah ada, belum azan asar dah ada dah, menunggu, menantikan waktu solat 5 waktu satu. Berapa puluh tahun? 60 tahun. Bagus. Istiqamah itu bagus. Tapi bila dah buat baik dengan dia, kita tanyakan, Pak Haji, Tok, minta maaf nak tanya Tok, kita dah kawan lama. Ya, sewaktu kita berdiri solat itu, adakah kita menampak Allah? Adakah kita nampak Allah? Dia kata tak.
Kita solat je lah kita. Kiblat kita kan Kaabahullah. Dia menghadap kiblat tu, bagi dia dah menghadap Allah dah. Tapi dia tak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kesian, menangis kita. Berpuluh tahun dia bila ditanyakan tadi terkejut dia. Habis di waktu kamu solat tu kamu menghadap apa? Kita menghadap apa waktu solat tu tadi? Kalau menghadap Allah, apa rasanya? Allah tu bukan ada di depan, bukan ada di belakang, bukan ada di kanan, di kiri, di atas, di bawah. Tapi Allah tu meliputi. Apa maksud meliputi itu? Wa huwa bikulli syai'in qadir. Meliputi atas segala kuasa-kuasa yang ada. Jadi macam mana solat kita tadi? 60 tahun mundar-mandir, bagus. Solat berjemaah. Saya cakap. Tapi kita solat ni sebenarnya nak apa? Nak ganjaran ke, nak upah ke, nak apa sebenarnya? Solat kita tu sebenarnya apa? Ya Tuan Haji ya? Itu solat ni sebenarnya kita nak apa? Ya? Haji? Nak tanya sikit. Kita solat ni kita nak apa sebenarnya? Ya? Untuk nampak? Ada lagi siapa-siapa nak bagi jawapan? Kita ni solat ni kita kena bereskan. Kita nak apa solat ni? Solat ni Nabi pergi ambil, dia wahyu turun ke Nabi pergi ambil? Ibaratnya kita Allah Rasulullah Isra wal Mi'raj. Anugerah daripada Allah SWT. Jadi kita solat ni nak apa? Nak macam mana? Mi'raj ke tak Mi'raj? Mi'raj tu apa? Berjumpa Allah tak? Special tak kita solat ni? Tapi mengapa kita rasa lagi ada selain tu lagi? Ni kita kena jujur ikhlas. Sekarang ni macam mana rasa kita bila kita solat? Rasa macam mana? Sebenarnya kita solat nak apa tadi? Nak khusyuk. Betul je? Kan? Betul ke? Solat ni nak khusyuk. Kita tahu tak khusyuk tu macam mana? Khusyuk tawaduk tu merendahkan diri, tapi khusyuk tu dulu. Makna khusyuk tu apa? Tak dapat nak dijelaskan. Kita kena tanya diri kita, khusyuk tak? Kalau selain daripada khusyuk, apa Allah Ta'ala kata? Fawailul lil apa Ustaz? Apa makna dia? Apa makna dia? Celaka, rugi, malapetaka. Bukan Allah tak bagi solat, sebab kita lalai tak? Bila tak khusyuk, lalai tak? Susah orang nak jelaskan nak dapat khusyuk. Haji, betul je? Haji? Kita sendiri pun tak boleh nak cerita khusyuk macam mana. Ya? Tapi Allah tunjukkan. Allah tunjukkan. Kita bagi ibarat perumpamaan. Allah tunjukkan. Iaitu orang yang memancing ikan. Malam-malam gelap gelita, ya, di tepi sungai, ya, pukul 12 malam lah kata, pergi sorang-sorang, ya, tengok bunyi macam-macam malam, cacet macam-macam. Yang terbang-terbang pun ada juga, takut kan? Kan kita pasang umpan pun menggigil apa bunyi ni, kan? Tu. Kalau kita campak tu macam kat meja makan ikan ni kita campak. Oh, makrifat kita. Balik macam kita nampak ikan tu kat bawah. Padahal kita tak nampak pun bawah air tu ada ikan. Tapi kita macam yakin Allah bagi. Kita macam nampak tu kat meja makan ikan lah. Kita baling. Tak, kita tahu pancing kita tu. Jadi bunyi macam-macam. Bising, macam-macam bising malam tu kan. Tiba-tiba dah mula umpan kita tu macam apa, bergoyang. Ada yang tersentuh kan.
kita pun dah mula makrifat balik dah. Dah mula dah, bunyi tu dah mula kurang dah. Kita tak layan, kita nampak. Kita nak betul-betul dia tarik je, kita pun sentap. Kita pun sentap, dapat ikan tu. Buat main tu. Masa buat main syok tu tadi, bunyi hilang dah semua dah. Hilang tak bunyi semua? Hilang tak Ji? Khusyuk tak waktu tu? Masalah apa pun ada ke ingat waktu tu, waktu tengah apa? Itu yang boleh diceritakan. Allah Ta'ala tunjukkan amsala linnas. Adakah kita dapat begitu? Allahu Akbar, hilang semua dah. Syok dengan Allah Ta'ala. Tapi yang lain Allah Ta'ala ajar ni. Macam-macam lagi. Itu salah satu perumpamaan mancing. Kawan saya minat motor. Lita Lumba Shah Alam tu datang, Eddie Lawson ke apa, satu dunia punya datang. Dia punya minat pula. Dia tengok motor, dia punya minat tu pun dah lupa semua dah. Belum dia naik lagi, dia naik je lupa dah lain semua dah. Khusyuk tak je waktu tu? Khusyuk tak? Kita solat boleh dapat begitu tak? Apa sebab kita tak boleh dapat? Berpuluh tahun kita solat. Kerana kita tak jumpa orang yang boleh menjelaskan. Kita rasa syok sendiri kita punya solat tu. Kita tak utamakan. Allah melihat solat kita ni, Allah melihat kat mana tu? Allah melihat kat mana je? Dalam diri kita ni, Allah lihat kat mana? Kita solat tu Allah melihat kat mana? Qalbun kita, hati kita. Hati kita yang selamat, iaitu hati kita yang salim, yang betul-betul. Jadi nak dapatkan tu, saya cakap tadi, kita harus kenal Allah. Itu menunjukkan kita tak kenal Allah. Saya kau tak tahu nak pakai umpan mancing, macam mana saya nak dapat ikan? Macam mana nak dapat khusyuk? Macam mana nak dapat best mancing tu? Solat pun gitu juga. Kalau kita tak dapat mi'raj, solat orang yang khusyuk ni kata Rasulullah, orang tu harus mi'raj. Isra' wal mi'raj. Boleh ke kita menghadap Allah? La ilaha illallah. Nampak sangat kita ni lalai dalam solat, tak kenal Allah. Kita solat masih lagi, kita tak nampak, kita tak rasakan Allah. Sampai bila ni? Balik-balik kita ingat, yang penting balasan dia gini je. Pentingnya hukum aku tak kena. Aku dah buat dah. Padahal buat pun tetap kena hukum juga. Sebab tak khusyuk. Ni bukan Allah tak bagi solat. Allah nak suruh kita betul-betul menghadap dia. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Apa maknanya tu tadi? Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada wajah yang menjadikan fataras samawati wal. Bagaimana tu kita hadap wajah siapa tu? Sekarang ni kita ada wajah ke tak ada wajah je? Kita ada wajah tak je? Boleh tak sama wajah kita? Berapa ribu juta orang pun wajah tak sama je kan? Tetap Allah yang bagi wajah pada kita. Betul tak? Kereta Proton dengan kereta Honda sama tak wajah dia? Mana ada sama? Wajah buah durian dengan wajah buah manggis sama tak je? Tak sama. Esa tak? Wajah Allah tu esa. Jadi Allah jadikan wajah kita, kita tak memiliki wajah. Jadi wajah kita siapa yang bagi? Allah nak menyatakan Allah yang memiliki wajah. Jadi seluruh wajah yang di langit, fataras samawati wal ard, kita hadapkan, iaitu wajah yang menjadikan segala wajah. Jadi yang ada sebenarnya wajah Allah, kita semua tak ada. Jadi itu yang kita hadapkan sebenarnya, bukan wajah kita, tapi wajah yang menjadikan wajah kita ni siapa? Jadi Allah. Sampai tak? Mi'raj tak gitu? Sampai tak Ji? Sampai. Pasal apa? Kita tak ada wajah. Siapa bagi kita wajah? Jadi yang ada wajah siapa? Esa wajahnya. Kalau kita duduk, kita rasa wajah kita ada, kita tak boleh menghadap wajah Allah. Sebab apa? Ada dua
maknanya kesyirikan. Dan Allah itu tidak boleh diumpama, laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak boleh disamakan, setarakan dengan apa saja pun yang Allah jadikan wajah. Jadi kita tak boleh bayang-bayangkan wajah Allah macam cahaya wajah, tak boleh. Jadi dengan cara kita menghilangkan, kita tak memiliki wajah, dan juga fataras sama, di langit dan di bumi semuanya wajah-wajah tu sebenarnya Allah yang jadikan. Sesungguhnya itu semua binasa. Kullu man 'alaiha fana wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang ada hanyalah wajah semuanya adalah Allah ciptakan wajah tu sebenarnya bayang-bayang binasa. Yang ada adalah wajahullah. Baru betul kita sebut la ilaha tak ada kita, yang ada hanya Allah. Selagi kita kata ada, kita tidak akan sampai kepada Allah. Jadi jalan untuk nak sampaikan kepada Allah harus la ta'ah. Allah bagi kalimat sakti ni je. Tapi kita tak tadabbur ji. Ataupun dah jauh sangat. Dulu pernah dengar tok nenek kita bercerita. Tapi bila sampai ke kita ni sekarang dah, ilmu ni dianggap asing dah. Dianggap pelik dah. Jarang didengar di surau, di masjid, di mana-mana. Ceramah dalam YouTube, payah kita nak dengar yang cerita yang asli ni. Cerita yang Rasulullah SAW ajarkan. Warisan daripada Rasulullah kepada sahabat-sahabat, kepada para wali Allah. Pada al-ulama warasatul anbiya. Ini ilmu yang kita nak kena faham sekarang ni. Kita dah terlajak laris, maknanya dah terlajak beribadah sebelum kita kenal Allah. Sedangkan Nabi SAW mengenal Allah dulu dan mengajar sahabat-sahabat yang ada keliling di zaman Rasulullah, mengajar itu kenal diri, kenal Allah dulu. Allah pun suruh dalam Quran, Allah suruh kenal Allah dulu. Ke Allah suruh ibadah dulu je? Allah suruh ibadah dulu ke suruh kenal Allah dulu? Ya? Kenal dulu kan? Tapi adakah kita betul kenal dia? Sebenarnya kita sebut dia. Saya boleh sebut Mahdi 60 tahun saya boleh. Saya jalan depan Mahdi tak tegur saya. Sebab apa? Saya tak berkenalan dengan dia. Itu masalah sekarang ni. Kita cuba rendungkan fikir. Allah nak jadi kita bertambah bijak. Dari sehari ke sehari bijak. Yahudi dia belajar dengan Dajjal. Guru Yahudi ni Dajjal. Dajjal punya guru Iblis. Iblis ajar kepada Dajjal, kalau kau nak ajar manusia ni tunduk, engkau suruh manusia ni diperbodohkan supaya jangan dikenal Tuhan dia. Dajjal pun ajar kepada Yahudi, kau akan menakluk dunia. Betul, Yahudi menakluk dunia. Dengan cara apa? Dajjal kata engkau bodohkan manusia. Engkau bodohkan manusia supaya dia jangan kenal Tuhan. Kau bagi ilmu apa, tajwid, ilmu Quran, ilmu semua kau bagi. Tapi ilmu nak mengenal Tuhan, kau jangan bagi, kau sekat dia. Engkau akan menakluk dunia ni tadi. Betul, Yahudi telah berhasil memperbodohkan manusia dengan tak payah kenal Tuhan. Kita ibadah tengok je, tak kenal Tuhan tak kisah, janji aku ibadah. Salah kita. Bukan saya tak bagi solat, bukan Allah tak bagi solat, bukan Allah tak bagi ibadah. Allah suruh innal ladzina amanu, yakin kenal aku dulu, wa amilus solihah. Betul je? Baru lakukan solat, baru lakukan ibadah, wa amilus solihah. Tapi kita tidak, kita melangkah dulu, lakukan ibadah dulu tanpa kita jahil pada Allah, kita buta pada Allah. Kita buta pada Allah. Apa ayat dia ustaz dalam surah Isra? Faman kana hazihi a'ma wa huwa, Allah bagi kita cuba selidik balik dari surah Isra. Allah Ta'ala kata, barang siapa yang ketika di dunia ni buta a'ma, di akhirat nanti lebih teruk dia berjalan dengan kepala bukan kaki, buta. Dan Allah kata inilah orang yang tersesat di jalan. Di dunia lagi orang ni dah dicop oleh Allah sesat. Buta kenapa? Dia tak nampak Allah. Dia tak nampak bahawasanya segala sesuatu sekalian alam ini Allah yang mentadbir. Dia tak nampak. Dia buta. Bukan mata ni buta, mata hati dia tak mau dia kenal Allah.
maka itu dia angkat barang, dia berjalan, dia rasa kaki dia tekan brek, tengok hijau, dia tahu hijau ni jalan, kuning hati-hati, merah berhenti. Dia tahu dia rasa dia. Buruknya akhlak kita dengan Allah. Bila kita tahu kita ni dan kenal Allah, Allah perkenalkan diri Allah pada kita, baru kita tahu banyak akhlak buruk kita dengan Allah. Hingga solat pun kita mengaku-ngaku yang kita yang berdiri solat. Yang berdiri ni, saya minta maaf, saya terpaksa tunjukkan. Kalau kita berdiri sebelum angkat takbir, kita berdiri ni saja, siapa yang bagi kita berdiri? Tuan-tuan, puan-puan, siapa yang bagi kita berdiri ni? Adakah kita merasakan waktu solat tu, Allah engkau berdirikan aku ya Allah, qiyamuhu bina? Adakah kita rasa gitu? Tapi kita tak belajar, kita tak ada detect tu. Malah kita angkat kaki, kita rasa kita angkat kaki je. Tak seronok hidup je. Minta maaf, saya sedih kalau saya tak bagi tahu, saya bertanggungjawab di padang mahsyar. Kenapa Jis, kau tak bagi tahu orang ramai? Aku dah bagi kenal diri aku pada engkau tak bagi tahu kepada orang lain. Saya tak nak bertanggungjawab di padang mahsyar, di soal. Saya tak mau Rasulullah datang, aku dah baik, aku dah bagi dengan kau, kau kenalkan manusia ni Allah Ta'ala pada bagi. Saya nak jawab apa kalau Rasulullah kata saya tak buat, saya nak jawab. Jadi itu saya kena bagi tahu. Faham ke tak faham ke apa pun, saya, yang penting saya dah kabarkan. Kerana saya tak nak bertanggungjawab. Kalau manusia jahil, tak faham, tak kenal diri, tak kenal Allah, saya bertanggungjawab. Kerana apa? Rasulullah kata, bila umatku, bila dia dah kenal diri, dia kenal Allah, maka itulah syafaatku. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW, dia nakkan kita beribadah dulu ke nak kenal Allah dulu, Pak Haji? Kenal? Mesti kenal Allah dulu. Itu nama dia beriman. Iman kita tahu sebut. Iman tu maksudnya kenal Allah. Yakin. Sekarang kita tak yakin. Kita berdiri, kita rasa kita berdiri. Kita berjalan langkah, kita rasa nampak lampu hijau, aku yang tahu lampu hijau. Kita tak cakap terima kasih ya Allah, engkau yang bagi tahu hijau. Mula-mula aku tak tahu warna apa pun ya Allah. Ada kita cakap dialog dengan Allah begitu? Tak ada. Nakal kita. Sebab kita tak tahu maka tu kita buta. Allah tu pernah tinggal kita je. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa makna ustaz? Pernah tak Allah meninggal berpaling pada kita? Pernah tak? Pernah ke tak pernah Haji? Cakap Haji, benar ke tak pernah Allah tinggalkan kita, berpaling pada kita? Pernah tak? Tak pernah Haji. Mengapa Haji berpaling? Mengapa kita berpaling? Kita rasa kita pandai, kita rasa kita kuat. Siapa bagi kita kuasa? Siapa bagi kita hidup? Siapa bagi kita lihat? Mengapa kita sombong? Kita rasa kita yang melihat. Mengapa kita kata kudrat yang kita langkah ni kudrat Allah? Mengapa kita kata kita? Kita tak pernah rasa terima kasih ya Allah, engkau yang bagi aku gerak. Nampak kita naik turun, siapa naikkan Haji? Adakah kita sedar ni sekarang? Kita jangan hayal. Rasulullah ajar kita jangan hayal. Rasulullah tak bagi kita hayal. Rasulullah tak bagi kita angan-angan. Rasulullah bagi kita nyata, yang ada hanya Allah. Kita bergerak, kita apa, bercakap, berdiri, apa pun keadaan kita, semuanya Allah. Tak ada satu pun. Terkelip ni, mata kita terkelip ni pun, kalau tak diizinkan Allah, boleh terkelip tak? Itu kita nak yakin ni, dia namakan rukun iman. Kena percaya. Iman tu kena percaya Allah lah segala-gala yang mengurus diri kita. Daripada alam roh dijadikan kita sampai sekarang. Bila-bila mati dalam kubur pun dia juga yang uruskan kita. Yakin tak? Bila yakin baru dinamakan beriman. Bila dah beriman baru dah disuruh melakukan ibadah. Kalau tak beriman dulu, serupa juga macam solat, macam berselawat juga. Allah kata Allah berselawat, kan? Kemudian Allah, malaikat-malaikat berselawat. Kemudian Allah kata ya ayyuhallazina amanu. Kenapa Allah sebut orang beriman baru selawat? Tak dia kata selawat lah, tak dia kan? Sebab apa? Sebab iman ni, kita beli iman ni, kita yakin bahawa bukan kita yang menyebut salah. Adakah kalam kita yang menyebut selawat tadi? Kita ke yang sebut? Kalam siapa? Peti suara siapa?
Allah je. Kita dah lama tinggal pelajaran yang ni, yang mustahak dulu. Kita solat ni nak banyak ke nak khusyuk je? Khusyuk lah. Bila khusyuk tak kenal Allah, nak khusyuk apa? Kusut jadi dia. Jadi nak biarkan hidup kita macam tu, menipu, tak ikhlas, tak jujur diri kita. Sedangkan Allah Ta'ala kenal aku dulu. Jangan ibadah dulu. Jangan pula si Haji kata tak payah ibadah, aku kena kenal, dah tak payah ibadah. Kena pula saya kan. Ibadah jalan terus, tapi cari kenal diri, kenal Allah. Saya tak nak tertipu. Saya bagi tahu ni, saya tak nak kita ni tertipu. Sebab Allah tu nyata ke tak nyata sekarang ni? Jelas ke tak jelas Allah ni? Sekarang ni saya cerita sikit ni, Allah tu jelas ke tak jelas sekarang ni? Nyata tak? Rasa tak? Siapa yang bagi kita rasa? Kita makan durian, rasa durian tak je? Siapa yang bagi rasa? Adakah kita merasa Allah dulu ke atau merasa durian dulu? Itu kita silap, kita rasa durian dulu, syirik kita. Sedangkan dia bagi rasa durian tu supaya tahu akulah yang menciptakan rasa duri, supaya janganlah lalai. Tu tadi. Jadi bila kita nak betul-betul je, bila kita nak betul-betul sungguh-sungguh dengan Allah, kalau tak ni dijelaskan ni tadi, kita cakap tadi, kebanyakan daripada kita yang mengajar ni, minta maaf saya cakap, dia tak mengajar yang aslinya dulu. Dia tak mengajar kita supaya kenal diri, kenal Allah dulu. Rasulullah ajar sahabat apa pun, Rasulullah suruh kenal diri, beriman. Allah pun suruh beriman dulu. Ingin aku dikenali, kenali aku dulu. Jangan lakukan sembah dulu, jangan dulu. Kena kenal aku. Kita dah terlajak, lama-lama kita nak kenal Allah pun tak payah. Kita rasa aku dah banyak beramal. Tersilap kita ni tadi. 60 tahun Rasulullah kata orang ni beribadah je. Kita tak boleh je direct 60 tahun beribadah. Tapi Rasulullah cerita 60 tahun orang ni beribadah kepada Allah, Ustaz. 60 tahun. Kita ada dengar, tak ada dengar tu, saya nak ulang balik. Rasulullah bagi tahu dia 60 tahun beribadah, hingga kan bila dia wafat, selangkah lagi nak masuk surga je. Selangkah lagi masuk surga dah. Bau dah nikmat dah tadi. Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu, dia suruh malaikat soal, dengan sebab apa engkau selangkah lagi masuk surga wahai orang yang ahli ibadah? Malaikat pun soal. Allah tahu dah, saja suruh malaikat soal, dengan sebab apa orang ahli ibadah engkau 60 tahun? Ya, aku ibadah 60 tahun, memang layaklah aku masuk surga. Allah Ta'ala bagi tahu malaikat, keluarkan dia soal dia, dengan sebab apa engkau 60 tahun boleh berdiri solat melakukan tu? Baru dia terdiam je, menyesal dia. Selama ni 60 tahun, siapa yang bagi kudrat? Siapa yang bagi kehendak untuk dia melakukan ibadah? Siapa yang bagi? Baru dia sedar waktu tu je, baru dia kenal diri dia. Dia tak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billahil azim. Jadi Allah bukan tak bagi kita lakukan ibadah, tapi melakukan ibadah jangan mengaku kita melakukan ibadah. Yang melakukannya adalah kudrat dan iradat Allah Subhanahu. Baru Allah Ta'ala terima, baru manis kita lakukan ibadah. Kalau tidak kita laku ibadah, kita tahu ganjaran ni, aku tak kena hukum masuk neraka, aku dah berlaku. Kita fikir tu. Allah kat mana waktu tu, Mak Ji? Allah waktu tu kat mana, Pak Ji? Waktu tu Allah kat mana? Silap tak kita? Bila kita nak ubah, siapa nak ubahkan kita sekarang ni? Siapa nak bagi tahu kita sekarang? Mana-mana pergi surau masjid, tak ada dah cerita ni. Cerita ni dah mengarut, cerita ni dianggap sesat, cerita ni tak betul. Padahal ini dah cerita yang paling asli. 124,000 Nabi ini dibawa dulu. La ilaha illallah, Adam sampai Rasulullah SAW, khataman Nabi, semua bawa la ilaha illallah. Bukan Muhammad dulu, bukan Adam dulu. La ilaha jadi baru Muhammad ataupun Musa ke, mesti harus la ilaha tak ada dulu. Jangan mengaku. Nabi-nabi dah beres, Baji. Tak ada akuan dirinya dah. Setiap kehidupan dia dirasakan semua Allah yang susun. Ini nak diberes. Sekarang kita dah terlajak jauh, Ji. Alhamdulillah pada malam ini Allah Ta'ala bagi kesedaran. Saya datang ke sini, saya nampak bulan daripada atas cerah turun, berserta dalam bulan tu ada rak-rak, ada pintu-pintu, tingkap-tingkap bercahaya. Malaikat-malaikat bersuruh jatuh ke pelis ni. Maka tu saya terpanggil untuk
Kalau Allah tak hantarkan gitu, saya tak mampu. Allah yang hantar. Jadi di penduduk di sini dapat cahaya nur Muhammad dan nur malaikat-malaikat Allah Ta'ala hantar. Beruntung kita. Apa tanda kita beruntung? Apa tanda beruntung? Nyata dan jelas. Kita kenal diri, kenal Allah. Kita tahu dah kehidupan kita sekarang bergerak, duduk, baring, apa pun. Tafakaru fi khalqis samawati wal ardh. Apa tu tafakaru? Tafakaru tu apa Pak Ji? Ustaz, tafakaru tu apa? Memikirkan. Dan kemuncak memikirkan, Allah Ta'ala kata ulil albab, bijak. Bijak tu macam mana? Kita nampak segala yang 7 lapis langit, 7 pergantian siang dan malam, sekalian alam ini. Kita nampak Allah penciptanya. Kita tak nampak lagi yang lain. Itu tafakaru yang paling tinggi. Allah nak kita bijak. Ke situ pergi dia. Supaya kita tak nampak yang lain, tertipu yang lain. Ini semua segala ni yang Allah jadikan adalah bayang-bayang. Dan Allah lah Tuan bayang-bayang. Supaya kita dapat menyaksikan bukan bayang-bayang, tetapi menyaksikan siapa Tuan bayang tu tadi. Baru jelas. Rasa tak Allah Ta'ala sekarang ni? Rasa tak Pak Haji? Rasakah? Siapa yang bagi kita rasa untuk ingat dia? Dia untunglah kita. Kita apa pun kita balikkan semuanya, kita tak miliki apa-apa. Semuanya hidup kita disusun oleh Allah. Kita nak makan ni tadi pagi Pak Haji, menu dia pagi tadi siapa siapkan kita tu? Kak, roti canai ke, roti bakar ke, telur separuh masak ke? Kita ke? Kita ke Ji? Tuan-tuan, perempuan, kita ke? Selama ni hari kita anggap apa ni kita dengan Allah? Allah susun hidup kita, kita rasa kita ni yang susun. Betul ke tak betul kita ni? Bila kita nak betul-betul? Menangis Rasulullah, Allah tu nak kita faham, akulah nyata. Ini semua aku jadikan supaya nyatakan aku. Mengapa kau buta? Allah Ta'ala kata. Bila kau nak nampak aku ni? Bila kita betul-betul kenal diri, kenal Allah, baru kita tahu. Adakah kita melihat dengan penglihatan kita? Cuba tanya Haji. Cuba tanya diri kita, adakah kita melihat dengan penglihatan kita Pak Haji? Kita melihat ni dengan penglihatan siapa? Allah. Tapi mengapa kita tak nampak Allah? Kita kata kita melihat dengan penglihatan Allah, tapi kita tak nampak Allah. Pelik tu. Kalau orang yang melihat dengan penglihatan Allah, dia tak nampak yang lain. Dia buta semua sekian alam ni. Dia tak nampak lain. Dia akan nampak Allah lah sebelum sesuatu yang Allah Ta'ala tajalikan. Itu bukti dia melihat dengan penglihatan Allah. Sebab Allah bagi tahu pada kita dalam Quran, la tudrikuhul absar. Tak ada kita semua ni tak ada penglihatan. Tak ada penglihatan. Kita ni tak ada penglihatan. Hidup pun tak ada. Tapi saya nak cerita, la tudrikul absar. Allah bagi ingat kita. Kita tak ada penglihatan Ji. Mak Ji ya, kita tak ada penglihatan. Cuba ingat. Nabi selama ni hari wa huwa yubrikul absar. Dia yang memberikan kita penglihatan. Sekarang ni Mak Ji tutup mata gelapkan, tak punya penglihatan. Kemudian Mak Ji, Pak Ji buka mata tengok Allah yang beri penglihatan. Bila Allah memberi penglihatan, kita akan nampak semua ni tadi tak ada lain melainkan Allah. Sebab seluruh yang Allah nyatakan tadi saya bagi tahu menyatakan Allah yang jadi yang melihat Allah tu siapa Mak Ji? Allah. Mak Ji ya? Faham tak? Maknanya kita ni mengesakan Allah. Qul huwallahu ahad. Apa maknanya? Katakanlah. Kata siapa yang nak kata tu? Yang nak kata siapa? Ni. Jangan pening-pening, relax. Tu pasal saya belajar ilmu ni, dia santai, dia jangan ada tekanan. Jangan ada tekanan, ya. Kita rasa tenang aja dengan Allah. Semua kita tak ada memiliki apa-apa. Tapi Allah yang memiliki kita. Kita tak ada apa, jadi tenang dia. Jadi semua bahagian hidup kita ni daripada ujung kepala rambut ni sampai ujung kaki siapa punya? Ini dalam diri kita ni ada nafas tu. Ruh. Tu naik turun tu. Terus dia pecah pada panca indera tu 7 tadi, melihat, mendengar,
berkata-kata, berkehendak. Itu siapa? Kehendak siapa? Pernah kita makan, kita rasa musim sekarang ni musim cempedak lah kata. Saya suka cempedak, saya sebut cempedak lah, cempedak goreng. Kita makan, rasa cempedak tu, kita makan tu kita rasa cempedak ke, atau rasa cempedak tu sampai dulu Pak Ji? Mana dulu? Beriman dulu ke Allah yang bagi rasa cempedak tu ke, atau kita makan tu baru rasa cempedak? Mana satu? Mana yang sebetulnya? Ini kita nak jadi ulil albab, orang yang bijak. Makji pun boleh jawab. Maknanya kita ni sebelum nak makan rasa cempedak, Allah bagi rasa dulu ke cempedak tu depan mata kita? Tidak. Mana yang sebetulnya? Tentulah rasa cempedak tu Allah bagi kepada kita, baru berkeinginan kita nak makan cempedak. Mana boleh tak ada rasa cempedak kita nak makan cempedak? Tipu. Cuba juga kita sebut nama Allah. Siapa yang bagi kita rasa nak sebut nama Allah? Jadi kita ke yang sebut nama Allah Pak Haji? Alhamdulillah. Syukur. Ni bulan jatuh ke riba. Ni bulan jatuh ke riba. Untung besar untuk tua kata kan. Ni bulan jatuh ke riba. Hang tuah tu, bila kita kenal diri, kenal Allah, kita tahu dah. Pernah tak Allah tinggal kita je? Kalau dalam macam ni, pernah tak Allah tinggalkan kita? Tak pernah. Sebab apa? Sebab kita tak pernah ada, yang ada hanya dia. Allah sayang kan? Allah bagi kita faham, Allah bagi kita jelas nyata bahawa kita berkehidupan dengan Allah. Tak ada lain. Kehidupan kita adalah penceritaan Allah, kisah-kisah Allah. Yakin tak Ji? Ini nama iman tau. Kalau tak yakin ni, macam cerita Piramli tu. Nampak tak? Kalau tak nampak anak luar nikah, nampak. Kena paksa pula. Ini tak ada paksa-paksa. Ini jujur ikhlas. Betul tak Ji? Haji yakin tak Allah Ta'ala sentiasa mengurus diri kita? Mau nyata, mau jelas. Yakin hakul ya, mau damai beriman. Was-was tak boleh. Kejap aku ada, kejap Allah pun ada kuasa lah, aku pun ada kuasa lah. Mana boleh macam tu je. Kejap ada rasa kita ada kuasa, kejap Allah tak. 100% semua, bila-bila pun semua kuasa Allah. Yakin tak Ji? Yakin tak? Kita berdiri ni semua dia. Kita apa keadaan pun dia yang ngurus diri kita. Itu mau kita yakin. Itu nama bila kita lakukan apa ibadah, kita tahu dia, bukan sebab kita tak ada dah. Ada tak kita lagi? La ilaha illallah kita tak ada bahawa betul syahadat kita. Kalau tidak, syahadat kita ni hanya ucapan. Ucapan aja. Kita tak berdasiasat. Kita merasakan kita berdiri, kita hidup pun salah dah. Allah mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Allah mengatakan Allah, aku tak ada, semua tak ada, melainkan yang hidup hanya aku. Berapa kerat yang faham? Baca hari-hari ayat kursi tu kan? Betul? Tapi mengapa kita tak rasakan bahawa yang hidup tu hanya sedangkan Allah bagi tahu yang hidup hanya sebab Allah kata, betul lah je dalam surah, cuba kita tafsir, tengok kita tadabburkan, kita faham. Betul tak? Allah kata Allahu la, aku yang ada, semua tak ada, melainkan aku yang hidup. Apa makna tu? Takkan kita baca je Ji, Mak Ji. Takkan kita baca je. Quran ni dia adalah syifaun wa rahmatun lil syifa, bukan baca aja. Kita kena ambil menyembuh syifa tu. Quran ni Allah Ta'ala, kau Allah bersumpah bahawa Quran ni, Al-Quran ni adalah penyembuh penyakit apa Ji? Pertama sekali betul, penyakit hati kita yang buta tentang Allah. Tu Quran. Tapi mengapa baca Quran makin buta dengan Allah? Pasal kita tertutup, tersilap dengan Yahudi punya rancangan. So baca Quran banyak-banyak. Baca bosa bakar, bukan saya kata tak betul. Dapat piala tu hebat dah tu. La haula wala. Siapa sekarang yang amalkan Quran, tadabbur, amalkan dalam kehidupan dia, masuk penjara. Sebab melawan kerajaan. Sebab melawan kerajaan. Padahal orang yang betul-betul
suci, bersih, ahli Allah, dicintai oleh Allah dan Rasul adalah orang yang mengamaliakan Quran. Bukan sekadar di bibir dilepaskan gitu aja. Itu masih lagi tak clear, tak sempurna lagi. Nak kena sempurnakan, nak sampai faham. Quran ni mukjizat hebat tau. Bukan kitab muzitong tau. Kitab ni kena amaliakan. Tu, kita tiap-tiap bulan khatam Quran bagus. Tapi jangan istilahkan khatam. Sebab istilahnya adalah habis baca. Bulan ni aku habis baca 30 juzuk. Itu kena istilah. Kalau khatam dia satu huruf ataupun satu ayat. Sebab khatam ni adalah kita mendapatkan mukjizat daripada Quran tu. Itu nama dia kah? Boleh tak kita khatam 30 juzuk? Tak boleh, saya sendiri pun. Jadi kita kena ambil satu-satu khatamkan. Satu huruf. Baca-baca Quran banyak mana nak baca-baca teruskan. Tapi kita kena tadabbur ayat Quran ni, kena tahu khatamkan dia satu-satu. Contohnya huruf titik ataupun tak apalah, huruf alif. Tahu nak khatamkan huruf alif supaya jadi syifa, jadi penyembuh dan juga rahmat. Tahu? Huruf alif tadi dia kat mana batang tubuh kita? Huruf alif ni adalah tegak berdiri dalam diri kita ni, teguk. Alif, iaitu itulah dinamakan yang menegakkan kita, huruf alif. Dan jangan dibengkokkan dalam tu. Kita punya nafas ada bengkok tak je? Terus naik, tak ada bengkok kan? Jadi huruf alif tu dia kalau daripada atas mengesakan Allah, turun bawah ajak semua sekalian alam kita, darah, daging, tulang, sumsum, apa pun saja dalam diri kita bawa naik mengesakan Allah. Tak ada. Urat saraf semua kita hilangkan semua, tak ada lah. Menaikkan ke atas, yang ada hanya esa Allah. Turun bawah ajakkan semua mengesakan Allah dalam setiap badan kita. Itu ya huruf alif. Boleh khatamkan je huruf alif? Dah pernah khatam tak huruf alif? Tak pernah. Macam mana kita nak dapat syifaun? Tu. Perbetulkanlah, kita ni banyak benda kita tersilap je. Kita tak rasakan betul-betul Allah bagi mukjizat Quran special. Huruf alif aja, ya Allah. Nafas kita turun naik mengesakan Allah, turun ajak semua ni. Baru betul semua darah daging kita semua bersinar, bercahaya mengesakan Allah. Ajak semua, hati-hati semua dalam kita. Dalam diri kita ni banyak makam je. Banyak makam iblis, ada makam Ya'jud Ma'jud, makam Dajjal dalam diri kita ni. Makam Yahudi, makam kafir, makam Nabi-Nabi pun ada juga. Macam-macam dalam. Apa yang sekian alam Allah jadikan ada dalam diri kita. Banyak rahsia Allah dalam diri kita je. Tapi kita tak belajar kenal diri, kenal Allah. Tak faham, rugilah je. Rugilah. Bila kita kenal, ya Allah, bahagianya kita ji. Allah bagi kita special rahsia dia. Kita ni tak ada, yang ada rahsia. Alhamdulillah. Mana Haji, alhamdulillah. Pernah dengar Haji, pernah belajar, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan semua pun pernah belajar, cuma kita nak kena hidupkan. Ada seseorang yang bawa kita jadi kepala untuk hidupkan. Sebab kita ni dah terlalu jauh. Yang kepala ni ajakkan ke lain. Kita tahu dah ni, tapi yang kepala ni dah ajak ke lain berpuluh tahun, kita pun dah bukan tak boleh salahkan dia. Kita kena apa balik? Kita kena kesadaran kita. Sebab Allah bagi kita kesadaran. Alhamdulillah, Allah bagi kefahaman di sisi Allah. Kita dah dapat, beruntung ni. Allah kata pada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ni diutus untuk apa? Wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhir. Aku tidak lain, aku utus Nabi Muhammad SAW melainkan untuk membawa kabar gembira. Apa tu kabar gembira? Rasulullah tu dah dapat Allah Ta'ala, dah kenal Allah Ta'ala, gembiranya Rasulullah. Jadi disuruh bawa gambar gembira sebab orang yang dah mendapat kabar gembira. Apa kabar gembira Pak Ji? Kenal Allah, kenal diri, kenal Allah, gembira, bahagia, tenang gitu. Tak ada risau dah. Sebab semua ni kalian alam siapa yang atur Ji? Bila kenal Allah, kita tahu dia yang uruskan, bukan kita.
Tapi sekarang kita tak kenal diri, tak kenal. Kita rasa kita ngurus diri kita. Berat ni. Berat sangat ni. Kita biarkan kerisauan tu. Ya, betul Haji tu. Saya belanja makan Haji. Betul. Saya belanja besok. Makan nasi kandak. Saya gembira Haji. Saya gembira Haji. Saya suka begitu. Makna ada getaran. Dapat rasakan kemanisan dengan Allah. Ada Allah tinggalkan kita lagi Ji? Tak pernah Ji, kan? Bahagia tak kita? Kalau kita duduk dengan raja, bahagia tak? Ini lagi maharaja Allah. Kenapa kita tak rasa bahagia? Pelik kita ni. Ilmu kita ni dah tersesat jauh ni. Padahal Allah tak pernah tinggal kita. Berpaling pun tak pernah Ji. Kita yang off. Allah sentiasa cerahkan dia. Kita yang tutup cahaya Allah. Berat kita ni. Alhamdulillah Allah bagi kesadar. Allah bagi hidayatul Allah di sisi Allah laduni. Maka alhamdulillah pada malam ini di bulan Maulud Nabi, saya pun tak nak panjang-panjangkan. Maknanya cukuplah saya. Maknanya apa yang Allah bagi ni Allah bukakan minda. Saya bukan nak ajar tu je. Saya cuma nak sama-sama buka buka. Al-Fatihah tu apa makna je? Buka minda. Alhamdulillah. Jadi Al-Fatihah tu jangan baca dulu. Al-Fatihah aja, mana kita bayangkan Allah dah bukakan kita. Kita hanya nampak baru kita baca Alhamdulillahirabbil. Baru kita terasa dialah yang memuji dirinya sendiri. Rasa tak Ji? Apa benda kita kena buat kerana Allah. Tu Haji dah faham. Lillahi taala je. Tu. Patutnya Haji duduk sini. Haji dah boleh duduk sini Haji. Ganti saya. Tu. Alhamdulillah terbuka semua. Insya-Allah ini bulan jatuh ke sini. Alhamdulillah sekarang ni kita sama-sama menyatakan, jelaskan bahawa Allah telah memberi kita kemenangan. Allah memberi kita kemenangan. Jangan hala tuju kita. Ada orang cakap ni. Dia tak dapat hidayah lagi. Ya. Macam mana dia nak bayang? Macam mana nak pandang? Itu. Banyak masa dengar. Saya sempat menyawaru. Saya dapat hidayah. Bagus, soalan tu bagus. Sekejap lagi. Saya memang dalam saya punya talk, selepas saya dah talk ni, saya nak minta semua ni bagi sikit-sikit lah, jangan banyak-banyak pasal ramai kan tak boleh nak habis lah. Sikit-sikit soalan-soalan ataupun pertukaran. Pengalaman. Ya, kejap lagi ni saya nak tutup ni. Saya nak landing kejap lagi. Masing-masing bagi sikit-sikit lah, jangan banyak-banyak ya. Apa yang telah kita rasai setelah kita mendengarkan kalam-kalam Allah ni tadi. Ya. Jadi saya rasa Pak Haji pun dah mula bagi soalan, jadi saya stop dulu. Saya minta daripada kanan ni bagilah sikit pencerahan ke, perkongsian ke ataupun pertanyaan. Boleh. Sebab yang bertanya pun Allah, yang nak jawab pun Allah, bukan saya. Ya, insya-Allah ya. Bagi. Thank you. Sedikit sebanyak perkongsian dah kita dapat daripada Tuan Guru. Jadi mudah-mudahan akan kesimbangan berterusan kita amalkan apa yang Tuan Guru, segala sekalian apa yang ada itu hanya adalah Allah Subhanahu Taala ni. Kan? Ayat tadi cukup lah. Dia kata dia tak dapat hidayah. Macam mana nak taati perintah-perintah Allah? Itu lah. Dia bila tak dapat perintah Allah, dia kita yang dengar istifat lah. Macam mana? Itu lah. Sedangkan hidayah Allah Ta'ala turun dah meliputi daripada Nur Muhammad dah banyak. Tu lah. Dah. جزيلة الشكر لفضيلة الأستاذ على التوجيه إلينا, memberi gambaran kepada kami berkaitan dengan penuhlah pengharapan kita ini hanyalah kepada Allah. Definisi hanyalah kepada Allah itu sebenarnya besar, bukannya kecil, yang seperti mana yang kita nampak sekarang.
Dan apa yang saya nampak apa yang diungkapkan setiap daripada kita, diri kita ini bukannya hanya daripada lisan kita semata-mata, maka kata-kata yang kita ucapkan sehari-harian itu mestilah daripada hati kita, qalbun salim, seperti mana yang dikatakan Fadilatul Ustaz. Dan sebab tu saya belajar, ada doktor saya cakap dalam kehidupan ini penuhilah dengan dua perkara juga berkaitan dengan hati, iaitu yang pertama keterbukaan hati. Jadi setiap daripada diri kita mestilah ada keterbukaan hati, dan yang kedua kerendahan hati. Maka banyak perkara utama itu datangnya daripada hati, bukanlah lisan semata-mata. Seperti mana Fadilatul Ustaz cakap, waktu kita kecil bila mak ayah kita tanya, adik solat lah, kita kata dah solat. Tapi adakah perkataan yang kita ungkapkan solat itu datangnya atau lahirnya daripada mulut kita ataupun daripada hati kita? Maka hati kita ini mempengaruhi besarlah dalam pergerakan diri kita. Dan pastikan hati kita ini seperti mana yang Fadilatul Ustaz kata, diri kita, setiap perkara yang kita buat, qaulan wa fi'lan, itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Itu saja daripada saya, insya-Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terlebih dahulu setinggi-tinggi kesyukuran kita semualah, saya dan kita semua ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan hidayah, taufik, inayah, limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala jua, maka alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala jua yang menyusun, mengatur dan meletakkan kita semua di majlis yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ini. Itu majlis kita sama-sama nak ma'rifatullah, majlis kita nak belajar mengenai diri dan kenal Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah sakti, kalimah thayyibah, kalimah iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi alhamdulillah, tujuan kita semata-mata nak letakkan Allah Subhanahu wa taala dulu dah di hadapan, nak utamakan dan nak nombor satukan Allah Subhanahu wa taala. Itulah saja tujuan utama ma'rifatullah kita itu. Itu apa saja yang kita lakukan, sama ada ibadah, pekerjaan dan sebagainya, kita nak nampak Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Kita sembahyang pun macam ustaz kata tadi, bukan kita yang dirikan solat, tapi Allah Subhanahu wa taala yang dirikan solat. Kita berzikir, berselawat dan sebagainya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang layak-layaknya memuji dirinya sendiri. Dengan kita tak layak nak puji Allah SWT, tapi dengan kurniaan, pemberian dan dengan taufik daripada Allah SWT, maka kita dapat buat segala-gala sesuatu itu. Jadi itulah kita nak tadaburkan dalam kehidupan kita, daripada kita bangun tidur sehinggalah kita tidur kembali. Jadi 24 jam lah kita nak asalkan macam tu, nak asalkan kita ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tak ada, diri kita tak ada, tapi yang ada hanyalah keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita pun ada, Allah Taala ada, jadi macam ustaz kata tadi, macam syirik pula. Jadi kita nak asal tak ada apa, tak ada kehidupan, tak ada penglihatan, tak ada pendengaran, tapi yang ada Allah Subhanahu Wa Taala yang kurniakan segala-galanya. Itulah kita nak bawa dalam kehidupan kita 24 jam itu, supaya kita tak lalai, tak lupa daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah sedikit kongsian saya pada malam ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya rasa seronok kerana kuliah cukup banyak pada hari ini kan, di masjid-masjid, di dalam YouTube, di dalam media sosial, di dalam TikTok. Tapi nak cari yang membawa kita syok kepada Allah tu payah jumpa. Bila kita dengar, kita punya rasa cinta kepada Allah membuak-buak, payah jumpa.
Pada malam ini alhamdulillah kuliah yang saya dengar, saya punya komen saya ialah dapat menimbulkan rasa syok kepada Allah SWT. Cukup payah nak cari. Itu je lah komen saya. Kebanyakan asatizah ni dia dalam kuliah dia bawa hadis, dia bawa pengajian tafsir. Bukan tak bagus, tapi tak mencapai syok kepada Allah tu. Lazatnya iman tu, lazatnya kita memiliki Allah tu payah jumpa. Itu bagi saya lah. Kalau bagi tuan-tuan saya tak tahulah. Jadi ada satu hadis, man izdada ilman falam yazdad huda fala yazid illa bu'da. Siapa yang tambah ilmu dia, ilmu bertambah, mengaji, ilmu bertambah, tapi tak bertambah mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak ada yang bertambah melainkan bu'da. Bu'da ni makin jauh. Makin jauh. Jadi carilah kuliah-kuliah yang dapat rasa syok kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja, soalan tak ada. Itu saja saya punya ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ilmu yang tempat ini dia lalu kita alik sebab kadang-kadang semayang pun kita buat donor buat ansar. Benar-benar ni patutnya berada dalam kalbu hati kita. Maka dari situlah dia akan lahirkan kebacaan kita lah. Benar-benar pagi untuk hidup sampai tak tidur. Itu ilmu al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama kali saya dengan selalunya kita majlis puji Rasul, selawat ke Nabi, tapi kita jangan lupa selawat ke Nabi itu kita dahulukan dengan Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi sekarang kita lebih ingat Nabi daripada Allah. Lepas tu bila kita semayang tu kita rasa kita dah perfect dah. Belahan kebanyakan kita ni bila niat semayang benar lupa kita ingat. Mana tak ingat Allah macam tu. Itu apa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis Nabi menyebut bersurailah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan. Maka alhamdulillah kita terpilih malam ini untuk kita sama-sama mendengarkan kalam Allah, mendengarkan apa yang saya cakap selama ni, apa yang semua cakap selama ni, perkara tauhid yang dah lama kita tinggal, termasuk diri saya sendiri. Ni kita nak sebut, saya bagi satu sedikit contoh. Sang pencipta yang menciptakan kita, tetapi kita tidak kenal akan sang pencipta. Saya bagi contoh satu. Kita orang bujang, contoh saya bukan bujang, saya dah kahwin. Contoh saya ceritakan saya dengan isteri pertama saya lah. Isteri kedua belum lagi. Isteri pertama saya nak kenal dia sebelum saya kahwin dengan dia. Saya mesti jumpa mak ayah dia, saya mesti masuk meminang dia dan sebagainya. Kita tahu dia ni, orang ni macam mana, orang ni macam mana, perangai dia macam mana, baru kita. Takkanlah saya cakap dengan isteri pertama saya, ini bukan yang kedua, tak ada isteri pertama lah. Saya nak kahwin dengan awak lah, mau saya kena pelempang kat situ juga. Itu maksudnya. Jadi kita ada step untuk kita kenal akan Allah. Sebelum nak kenal Allah, kena kenal diri. Itulah yang dikatakan kenal diri, kenal Allah. Itu saja yang saya dapat sampaikan serba ringkas ni. Dan sekali lagi saya nak ingatkan
Dan saya nak uwarkan bahawa kami ni dah buat sesi talk kenal diri, kenal Allah. Bermula daripada 2021 lalu. Dia dulu 2021 dulu, masa saya berada di Kuala Lumpur dulu, di atas akaun Cahaya Online. Kenal diri, kenal Allah, Cahaya Online, dan banyak lagi Mutiara Iman. Tapi yang akaun saya kenal diri, kenal Allah, itu memang bermula daripada 2021 sampailah sekarang ni dia berjalan terus. Dan sebelum 2021 sebenarnya tak dibenarkan dirakam, merakam benda ni tak dibenarkan, Allah Taala tak benarkan. Tapi alhamdulillah kita ni dalam Allah Taala, memang dalam rahmat Allah Taala benarkan. Jadi siapa yang nak boleh ni nak ingat, tengok YouTube yang dulu-dulu yang daripada 2021 boleh sekali lagi saya sebut Cahaya Online ataupun kenal diri, kenal Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua dikumpulkan di sini dengan tujuan untuk mengenali siapakah Allah. Kita sering menyebut nama Allah tapi tanpa kita memahami siapakah dia Allah. Jadi bila kita dalam kehidupan kita, apa yang sebenarnya kita nak cari? Apakah hala tujuan kita yang sebenarnya? Jadi hala tujuan kita sebenarnya ialah hanya mengesakan dia sahaja. Jadi dalam hidup kita tidak boleh ada dua, aku dan dia. Tak boleh kata aku tu tak ada. Kalau ada aku dan dia bermakna ada dua. Bila di situ dua bermakna syirik. Jadi di dalam talk inilah yang kita perlukan kepada guru pembimbing, di mana guru pembimbing akan memahamkan kita apakah maksud kalimah la ilaha illallah. Dia akan memberikan pengertian maksud, apakah maksud la ilaha illallah. Jadi di situ daripada apa yang kita zikirkan dengan kalimah la ilaha illallah, barulah kita faham apakah tujuan kita hidup. Matlamat hidup kita adalah mengesahkan Allah, dan kita tahu bila kita mengesahkan bahawa mengesahkan dia, dan barulah kita tahu bahawa sebenarnya kita tidak ada. Dan apakah maksud tidak ada, itulah yang kita kena dengar berkali-kali daripada guru pembimbing kita, sebab dia akan membimbingkan hati kita untuk mengesahkan Allah sahaja. Itu sahaja perkongsian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lain nak ajak mengesahkan Allah. Yang kata tadi, yang Haji cakap tadi, orang tu dia tak dapat hidayatullah, bagaimana dia nak ibadah ya? Sebenarnya hidayatullah ni sentiasa nur tu menyuluh, tetapi kita ni suka menutupi, kita tidak jujur. Maka tu kita menggantikan nur tu dengan zulumat, kegelapan. Begitu juga zaman Rasulullah SAW. Rasulullah diutus di kaum dia tu namanya kaum jahiliyah. Bukan jahil saja, bukan bodoh saja. Bodoh dia tak apa, ni bodoh ni campur tolol sini. Maknanya bodoh tak boleh dihajar. Tu maknanya tolol. Bodoh campur tolol. Kita bodoh je siapa? Saya ni bodoh je tak apa. Bila diajar, dia bagi tahu, kita boleh faham. Jangan botol, jangan jahiliyah. Dia bagi tahu, dia tutup sumum bukmum hum yum fahum. Dia tutup je telinga, dia tutup. Dia nampak ada Rasulullah tu betul. Dia nampak, dia dengar ada Rasulullah tu tadi cakap tu betul. Dia tutup telinga, dia kata mana aku dengar Rasulullah tak ada, Muhammad tak cakap apa. Punya jahiliyah tu, dia bukan bodoh aja, dia tutup diri dia, tak mau menerima. Kita alhamdulillah. Kita memang bodoh, jahil, tapi Allah bagi penerangan, kefahaman, kita boleh terima. Kita tak tutup. Kita tahu benarnya. Cerita ni benar, betul. Kita kena mengesahkan Allah. Bukan kita nak mengharapkan imbalan lain. Cukup hasbunallah wa ni'mal. Bila kita kenal Allah, cukup Allah je. Cukup kita nak gitu. Rasulullah nak kita begitu. Sebab Allah Ta'ala tu utus Nabi Muhammad SAW. Inilah berita gembira dia, supaya kita dapat Allah, dapat kenal Allah.
Bukan ibadah dulu, bukan saya tak bagi ibadah. Ibadah jalan terus, tapi terus kita kenal Allah. Inilah dia rahsia dia. Inilah sebenarnya yang kita dijadikan oleh Allah untuk menyatakan yang wujud hanya Allah. Bukan imbalan tu, imbalan ni tak. Inilah yang sebenar-benarnya, yang dikatakan hamba Allah yang insan kamil wa mukamil, yang sempurna. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengikuti qul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Tentu saja kita boleh ikut Nabi SAW. Sebab apa? Sebab Allah yang suruh, mesti kita boleh ikut. Kalau perkataan tu tak keluar, kita memang tak boleh ikut. Tapi sebab diutusnya Nabi itu manusia ke malaikat? Manusia ke malaikat Nabi Muhammad tu? Macam kita juga boleh ikut tak? Allah sendiri kata kita boleh ikut. Jangan termerang lah. Kita sebenarnya kita suka berbalah dengan Tuhan. Itu sebenarnya. Sebenarnya kita boleh ikut kan? Tu tadi. Alhamdulillah. Allah dah memang dia takkan bebankan kita. Dia bagi kita kekuatan dan dia suruh kita ikut. Bukan dia tak bagi, bukan kita ni hebat, tapi dia bagi kekuatan, kehendak untuk kita boleh ikut. Bukan kita ni ada kuasa, tak. Dia sebelum dia suruh kita taat pada dia, dia bagi kita kuasa. Sayang tak Allah dengan kita, Ji? Sayang. Dia bagi kekuatan bagi supaya kita ni dapat melaksanakan tu. Dia bagi dulu sebelum dia suruh kita kenal dia dan beribadah pada dia. Dia bagi dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya rasa cukuplah sampai sini dulu ya. Minta maaf lah saya cakap. Ya. Mana? Memuji Rasulullah SAW melebih-lebih sangat tadi. Lupa saya lah. Maknanya, Ji, innallaha, Allah sendiri bersalah. Tapi Allah tu lebih-lebih tak? Allah tu lebih-lebih tak? Tak kan? Sama lah, kita lebih baca. Allah tu lebih. Selawat Allah sekali tak sama seluruh penduduk dunia. Buat lebih-lebih pun tak lebih-lebih. Jadi ada lebih-lebih tak kita buat? Tak ada je sebenarnya. Istilah je manusia ni suka berbalah-balah, tak faham. Kenapa Nabi itu berselawat? Apa Allah berselawat pada Nabi? Nabi itu siapa? Nabi itu siapa? Muhammad itu siapa? Muhammad itu adalah sifat Allah, dirinya juga. Jadi dia itu berselawat kepada dirinya juga. Bukan ada dua, tapi nak bagi faham kita. Jadi kita ni bila tak faham, gitulah kita akan kata, oh aku yang berselawat. Bukan, sebenarnya yang berselawat tu balik-balik innallah, Allah balik selawat. Jadi tak ada istilah mengatakan lebih-lebih, tak ada. Sebenarnya Allah tu berselawat atas diri dia. Bukan dia muliakan makhluk. Muhammad tu tak lain daripada aku. Jadi aku berselawat pada diri aku. Kalau kita faham selawat tu tadi, Allah kata aku mulakan tu, aku yang berselawat, makna dia memuji dirinya sendiri. Macam solat tadi, kita ke yang solat? Solat tu menyambung, dialah sebenarnya yang mendirikan kita. Betul? Adakah kita melakukan ibadah? Kita lakukan ibadah sebab siapa yang bagi kudrat? Siapa yang bagi kehendak? Adakah kita lagi? Tak ke dia aja esa, betul? Itulah manis tiada pahit, kata Rasulullah SAW. Mengesakan Allah betul-betul. Baru best selawat kita. Kita tahu yang berselawat bukan kita. Kalam siapa? Allah balik. Ini rahsia di situ tadi. Kalau kita tak mengaji ni, kenal diri, kita tak faham, kita ingat lebih-lebih kita selawat. Padahal Allah yang berselawat bukan kita. Dia berselawat tu kepada siapa? Muhammad tu. Tak lain dirinya sendiri, sifatnya. Zat kepada sifat tak ada dua pun. Semuanya esa tunggal. Itu kita kena mengaji mengenal Allah, baru kita faham apa benda yang kita buat, semuanya kita tahu. Sebab kita dah beriman, kenal diri, kenal Allah, baru kita lakukan. InsyaAllah, barulah Allah Ta'ala katakan natlahum jannah. Nombor 3 baru jannah. Alhamdulillah, saya rasa terima kasih banyaklah perhatian dia. Terima kasih banyaklah. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan dalam menyampaikan rasa akuan diri. Wa'afu minkum. Sudahi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.